Selamat datang ke satu lagi episod Teroka Tech. Untuk episod ketiga kali ini, kita akan membawa pakar VR dan juga pasukan yang membina kereta solar untuk bertanding di peringkat dunia. Semuanya dalam Teroka Tech. Hai, saya Sharon Wee. Kita mulakan dengan berita teknologi terkini. Institut Otomotif Robotik dan IoT Malaysia MARI dan Developers Hub Sdn Bhd menjalankan kerjasama untuk mewujudkan hub dalam talian kepada komuniti teknologi tempatan untuk membangunkan penyelesaian dan aplikasi bagi industri pada masa akan datang. Kerjasama ini bakal membantu 3,600 pemaju teknologi tempatan serta membuka peluang kepada freelancer programmer. Ketua Pegawai Eksekutif MARI, Datuk Madani Sahari berkata fasa kedua bagi kerjasama itu akan melibatkan penubuhan akademi untuk programmer menajamkan kemahiran mereka. Teknologi pada masa depan seperti pemanduan otonomi, mobiliti sebagai perkhidmatan dan pembuatan pintar akan menyaksikan peningkatan permintaan dalam kemahiran antaranya pengekodan, AI, keselamatan cyber dan BDA. Menerusi kerjasama ini diharapkan dapat membantu penggiat teknologi dipadankan dengan projek-projek sesuai dengan kemahiran mereka. Baiklah, kita ke berita kedua pula. Disebabkan COVID-19, dunia melalui perintah berkurung yang membawa kesan positif kepada alam semula jadi. Langit biru, udara segar dan air sungai yang cukup bersih. Oleh itu, Uber mengumumkan bermula 2030 ke semua servis pengangkutan kereta dan skuter menggunakan platform elektrik untuk pasaran di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Eropah. Dengan harapan selepas 10 tahun ke semua kenderaan Uber menggunakan kenderaan elektrik. Prosiscom Tech News melaporkan inisiatif Uber Green dengan pelaburan micromobility untuk menghasilkan skuter dan motosikal elektrik dengan syarikat Lime. Jadi kita harap semoga usaha ini meningkatkan kesedaran dan kualiti penjagaan alam sekitar di seluruh dunia. Dan kita ke segmen kedua di mana kita akan bersama dengan Dr. Putri Suhaizah dari UPM yang mempunyai idea ya untuk meningkatkan dari segi pembelajaran menggunakan virtual reality. Jom kita teroka. Dulu, 20 tahun dululah memang saya belajar dekat Universiti Putra Malaysia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Tapi saya tengok kan sekarang sistem pembelajaran berteknologi tinggi dan sebagainya, termasuk virtual reality makerspace. You tak tahu kan? I pun tak tahu. Jadi kita nak tanyalah Dr. Putri. Ramai orang luar nak tahu kan tentang virtual reality makerspace. Okey, virtual reality makerspace ni sebenarnya adalah usaha kami untuk menjadikan platform maya yang boleh diakses ataupun boleh dicapai oleh semua orang. Kita tahu virtual reality dah lama tapi tak ramai orang boleh gunakan sebab pertama dia mahal. Kalau macam yang profesional macam Vive Pro, HTC Oculus semua tu makan ribu. Tapi teknologi VR ni bagus. Di dalam IR 4.0 pun memang digalakkan. Virtual reality makerspace ni kita buat satu ruang yang membenarkan semua orang masuk tanpa mengira apa saja device yang orang ada. Kalau selalu pakai virtual reality tu nak pergi macam roller coaster sampai tersorak-sorak lah kan. Nak pergi macam ghost house semua macam tu. Tapi ini untuk sistem pembelajaran memang baik lah. So saya pun nak tahu juga, ramai nak tahu macam mana Dr. Putri mencipta sistem ni. Okey, sistem ni kita bina bersama-sama. Okey. Kita menggunakan platform Unity. Okay, dia punya base tu macam base game engine lah. Siapa yang pernah main game tahulah. Sebab golongan muda memang suka virtual reality tapi dalam education tak banyak digunakan. Jadi kita buat platform ni untuk memudahkan pensyarah sebab pensyarah pun dia nak ajar golongan muda. So dengan adanya virtual reality makerspace ni, pengarah boleh create dia orang punya kandungan khusus dekat dalam virtual reality dan student boleh daripada mana-mana saja, daripada Perak, Pahang, Selangor
Semua boleh masuk dekat dalam virtual makerspace tu, diorang boleh berinteraksi, boleh buat eksplorasi, berbincang dan segala-galanya lah kat dalam tu. Oh. So kalau dari segi orang kata jargon teknologi lah, kalau nak buat tu anything yang you kena fokus untuk buat sistem ni? Sebenarnya sistem ni kami buat guna programming lah. Nak kata jargon tu kena adalah background computer science lah, programming. Macam ini sport tak boleh lah Tapi sport boleh guna VR. Oh, okey. Kita main squash nanti dengan VR kan? So, jargon-jargon macam ni saya rasa Dr. Putri memang that's her expertise lah kan? So, nak tanya juga kelebihan menggunakan short form VRM kan? Kelebihan kepada pelajar-pelajar, kepada komuniti pendidikan dan sebagainya. Kalau kita tengok daripada segi pertama sekali, virtual reality teknologi itu sendiri, yang membenarkan pelajar untuk berinteraksi secara cross global tanpa sepadan. Itu satu. Dan dia boleh berada di tempat-tempat yang luar biasa. Tak semestinya, kadang-kadang pelajar pun boleh juga dia akan berada di classroom aja. Tambah lagi dalam COVID-19 sekarang ni, dia sangat-sangat membantu pelajar. Wow, saya setujulah. Macam dulu saya belajar kat UPM juga tau, alumni ni. So saya tengok memang banyak peningkatan lah dari segi teknologi dan sebagainya, memang bagus lah. Jadi aspirasi lah Dr. Putri untuk VRM. Aspirasi tu saya harap teknologi VR ni, sebab saya sangat mengharap semua orang dapat menggunakan teknologi VR. Sebab bendanya bagus. Dia banyak membawa kebaikan, tapi sangat sayang hanya golongan yang tertentu saja dia pakai. Kita nak VR ni dia boleh cross platform, macam saya kata, siapa ada komputer guna komputer, siapa ada telefon guna telefon. Tapi kita akan berjumpa bersama-sama dalam dunia maya. Itu yang kita nak. Wow. Terima kasih Dr. Putri and all the very best untuk VRM ni. Saya pun nak try nanti. Dan tunjuk sikit semangat wanita besi Malaysia. Wanita besi. Nampak kan? Ready. Bottom left hand up. There you go. Dari UPM kita ke UiTM. Anak-anak Malaysia memang berbakat. Jadi bersama saya ialah Muhammad Syazwan Johari, Ketua Pasukan Eco-Photon, dan juga Muhammad Hakim Moksin, Ketua Bahagian Teknikal dari Universiti Teknologi Mara Malaysia UiTM, dan jumlah pasukan adalah lebih kurang 27 orang. Terima kasih anak-anak muda yang datang ke sini. Dan apa khabar semua? Baik. Semangat nampaknya. Sudah semestinya. Tentang projek Eco-Photon ni, kita concentrate kepada Tigris lah. Boleh terangkan apa itu Tigris, Syazwan? Okey, so Tigris ni adalah kereta solar UiTM yang ketiga. Jadi kereta solar UiTM ni actually kami gunakan untuk pertandingan Bridgestone World Solar Challenge pada tahun lepas, iaitu pada bulan 10 2019. Dan juga kereta ni memang kami fokuskan lebih kepada efisiensi, penjimatan tenaga. So memang kami tak dibenarkan untuk guna power plug. Jadi kami hanya boleh generate electricity hanya daripada solar sahaja. Itu teknologi yang kami apply ke lah. So kereta elektrik yang hanya menggunakan tenaga solar untuk berjalan sejauh 3,000 km sepanjang tempoh pertandingan tu lah. Bagaimana anda dan pasukan membina Tigris ni? Okey, baiklah. So Tigris ni bila bercerita tentang kereta solar, kami fokus lebih kepada orang kata macam mana nak utilize battery pack tu sepenuhnya. Macam mana kami nak utilize solar panel tu sepenuhnya. Jadi design memang kami tak letakkan reka bentuk sangatlah. Jadi reka bentuk tu memang kami terpaksa buat aerodynamic. Dia buruk macam mana pun, tapi kami pentingkan aerodynamic tu. Jadi untuk material pula, jika dapat dilihat di video ni, boleh lihat kereta ni actually diperbuat daripada carbon fiber material. Jadi hampir keseluruhan kereta ni diperbuat daripada carbon fiber. Sebab apa? Kami nakkan kereta tu menjadi kereta yang ringan. Jadi carbon fiber ni kuat, ringan dan memang sesuai untuk digunakan untuk kereta solar ni.
Dan selain daripada aerodinamik, penciptaan dan sebagainya, design pun kena penting juga. Ni Hakim boleh explain kat kita ni. Pasukan dan juga proses yang menggunakan kesemua expertise mereka. Okey. Kalau tengok daripada sinilah, daripada video ni, di sinilah pada kita akan bekerja. Ada yang design dan ada yang analisis, dan bila kita tengok kita akan bincang bersama lah kan, sama ada benda tu bagus ke tidak kan. Lepas tu baru kita akan proceed. Sebab kalau boleh tengok kat situ ada yang buat aerodinamik, ada yang buat pasal barang-barang macam handling untuk kereta lah. Jadi semua ni kita buat sama-sama. Sama-sama, so kena bersatu lah kalau Oh, tu penting tu, bersatu. Kena bersatu lah. Ni kena orang kata satu tim dengan teknikal dan sebagainya. Mungkin Hakim boleh terangkan sikit proses untuk membuat kereta solar ni. Proses buat kereta solar daripada awalnya mestilah pada design lah kan. Sebab kalau tak ada design macam mana kita nak buat. Dan bila kita dah design sesuatu tu, kita mesti sama ada design kita tu elok ke tidak. Jadi kita akan buat analisis lah daripada situ. Bila tengok, oh ada ni tak boleh ni macam ni, kita ubah balik. Lepas tu bila dah betul-betul okey, baru kita akan fabricate lah. Kita akan buat, bila kita akan cari material apa yang sesuai, kita buatlah sampai siap. Dan kita akan, sebelum kita siapkan habis tu, kita akan buat maknanya prototype dululah. Mungkin daripada analisis kita benda tu elok, tapi mungkin dekat real life dia ada sedikit kekurangan. So dari situ kita buat improvement, dan lepas tu baru bila betul-betul dah 100% okey, kita akan fabricate untuk semua dan siap lah. Betul, setuju. Jadi aerodinamik dan sebagainya kena bagus, color kena terang, orange saya tengok kan. Jadi nak tanya juga bagaimana proses ini dan juga bagaimana untuk manage tim anda menggunakan kepimpinan dari Syazwan sendiri. Okey, jadi bila kita cakap tentang kepimpinan tu memang agak satu subjek yang memang susah sedikit lah. Jadi sebab dalam tim ni pun ada 27 orang contohnya. Jadi 27 orang ni masing-masing ada karakter masing-masing. Jadi saya kena mengenali seorang-seorang ni, apa yang diorang boleh buat, apa yang diorang tak boleh buat. So dari situ bila saya spend time dengan diorang, saya dah tahu personality macam mana. Dari situ baru saya tahu macam mana saya boleh manage diorang, buatkan satu path untuk diorang, buatkan satu jalan untuk make sure diorang jalankan kerja dengan tepat. And then bila mereka dah jalankan kerja dengan tepat, so nanti boleh achieve lah goal kami untuk siapkan kereta yang paling efisien di Asia Tenggara ni. Paling best lah. Yes, betul. Untuk Hakim, anak muda Malaysia yang berfikiran ke hadapan menggunakan teknologi, masa hadapan Malaysia, pendapat anda? Masa hadapan Malaysia, saya rasa memang perlukan teknologi lah. Lagi-lagi apa yang kami buat ni adalah solar, di mana pada masa akan datang mungkin kita minyak tak ada lagi dan kita perlukan penjimatan. Jadi dengan solar ni lah kita boleh menjimatkan tenaga dan kita guna tenaga apa yang ada. Sebab yelah, solar kita sentiasa ada. Kat Malaysia pun panas. Memang bagus. Jadi tahniah kepada pasukan Ecofoton, UiTM dan all the very best untuk projek akan datang. Dan begitulah anak-anak Malaysia, anak muda yang mempunyai kebolehan berkaliber dalam dunia teknologi, dan seperti yang dikatakan bukan oleh mereka ya, teknologi lah yang akan membawa Malaysia ke hadapan. Dan yang paling penting, mereka lah pemimpin, the future of leader of Malaysia. Dan untuk anda semua terus bersama Teroka Tech kerana banyak lagi untuk anda, dan untuk masa akan datang kita akan berikan yang terbaik semuanya dalam Teroka Tech. Malaysia boleh!